Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan perkara yang ke-12 yang merupakan penyebab, salah satu penyebab akan dihapuskan amalan, iaitu mendatangi dukun dan peramal. Tajuk ni telah kita bincang dalam sesi sebelum ini. Apa yang dimaksudkan dukun, peramal. Cuma sebagai peringatan, perbincangan kita ni tidak termasuk orang-orang yang melakukan kita kata ruqyah syar'iyah itu, jampi yang tidak menyalahi syariat. Bahkan bacaan-bacaan yang digunakan itu bersifat ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan memahami disiplin, jampi itu, mentera dan sebagainya. Itu kalau tidak bercanggah dengan syariat bolehlah. Hak kita duk bincang ni, dia berkait dengan kepercayaan kepada makhluk. Itu maksudnya. Jadi sebagai sambungan pada malam ini, muka surat 79 itu, saya nak ambil bahagian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagian atas itu, muka surat 79. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Sesiapa yang mendatangi peramal, kalau tempat kita ni kita sebut Tok Nujum lah, yang meramal ke sesuatu, lalu menanyakan kepadanya sesuatu. Kena ingat arraf ni maknanya, ni kita kecek dalam konteks Kelantan kita lah, Tok Bomo yang berkait dengan barang hilang. Arraf, kalau hilang barang kat, pergi jumpa dia, dia rayak lah barang tu ada lagi ke tak. Kalau ada tinggal banyak mana dah ada tu dah, dia rayak gini. Itu arraf dia panggil. Maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi para ulama pensyarah hadis menyebutkan beberapa perkara. Sebelum saya baca keterangan-keterangan di bawah itu, yang pertama sekalinya, maksud hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, dia pergi jumpa tu, dia percaya. Mana percaya tu bahawa Tok Bomo, Tok Arraf tu tahu perkara gaib, dia yakin gitu. Ni. Jadi tidak diterima, dia terima, dia tidak kata tahu perkara gaib secara mutlak tu, tidak. Jadi perbuatan itu sudah salah. Jadi hukumnya dianya 40 hari. Kalau dia tak bertaubat daripada kesalahan itu, 40 hari itu Allah tak terima semaya dia. Semaya saja. Tak terima tu pula khilaf pula ulama. Dah semaya buat ke dia kalau tak terima. Setengah ulama kata tak terima tu maknanya sekadar lepas kefarduan, bak fiqh lepas, tapi tak boleh pahala sikit rambut, tak ada faedah dari segi hikmah puasa apa ni semaya tu, tak boleh ke apa satu, pahala tak boleh, cuma sekadar lepas fiqh saja. Yang kedua, maksud tak terima ni isyarat kepada ia ni dosa besar, dan dosa besar yang peringkat tinggi lah. Yang ketiga, maksud tidak terima ni makna tak terima langsung. Siapa ada kata kalau dia bertaubat dia kena qada hak sebelum dia bertaubat tu.
Misalnya dia buat tu seminggu lepas tu baru dia bertaubat. Hak seminggu dia kena qada semaya dia. Siapa ada kata gitu? Tu. Yang keempat, ada juga ulama semasa menghuraikan hadis ni kata sebut 40 hari itu isyarat kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam ulama ayatnya berat ni. Baik, tak apalah. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang mendatanginya dan sekadar bertanya. Saya hilang motor, duk mana motor ni nak? Hilang motor. Padahal masa dia pergi jumpa Tok Muhammad tu tak tanya dia, mari bapa Tok Muhammad tak tahu pun. Kalau dia hilang motor, lepas tu dia ayat hilang kereta, Tok Muhammad tu percaya. Tok Muhammad tak tahu paleka juga. Tapi tak apalah. Kalau Arab jahiliah dulu kan, inilah tempat rujuk ke dia bila barang hilang. Dia panggil arraf. Tempat kita pun ada. Ana pun cerita dah sebelah ni pengalaman kita pergi Kelantan dia tu. Bukan kita nak nipu, nak tahu je Allah kau tahu. Dah kau tahu dah apa tanya kitanya. Benda-benda gitu tidak menasabah tidak. Hak ni ancaman siapa tak terima solat 40 hari ni sekadar gi dan tanya. Tu. Sedangkan orang yang membenarkan kata-kata arraf itu, dia boleh jadi kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat lain. Hak tadi tu tak terima semaya 40 hari sekadar gi tanya je. Kalau dia membenarkan, lagu mana? Cuba tengok hadis seterusnya, muka surat sebelah. Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sesiapa yang mendatangi arraf, yakni bomoh yang akan menceritakan perihal barang hilang, ataupun bomoh biasa, dukun. Kahin ni dukun yang mana maklumat yang dia beri itu dia ambil daripada qarin dia. Itu. Lalu dia membenarkan, dia percaya tu apa yang disebut tu. Sedangkan dia percaya tu berkait dengan perkara gaib tu. Sebenarnya dia telah jadi kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pun ulama kita ulas juga. Jadi kafir tu kafir lah ke mana? Sebab kafir ni ada dua. Kalau kita baca hadis-hadis huraiat ulama, kafir ni dia ada dua jenis. Pertama sekali, kafir terkeluar daripada Islam. Maknanya kalau nak pada Islam semula, kena ngucap semula. Hak ni kafir jadi hilang habis segala pahala dia, hak dibina puluhan tahun tu hilang. Jadi kafir sengaja lah. Satu lagi kafir, dia panggil kafir bukan kafir yang sebenar. Kufrun duna kufrin. Kalau dalam Sahih Bukhari sebut gitu. Orang panggil kafir nikmat, kufur nikmat. Baik, jadi hak mana tu? Baik, anda nak sebutlah sebelum, sebab bawah tu dia tidak hurang. Hak ni kalau dia percaya sungguh, makna dia percaya tu dengan maksud arraf ni ataupun dukun ni tahu perkara gaib, dia i'tiqad gitu, memang jadi kafir sekali tu. Tu dalam huraiat ulama. Tetapi kalau dia percaya tapi tidak sampai peringkat tu, dia kata besok ni, dia percaya sekadar tu saja, tapi dia tak percaya kata tahu perkara gaib secara mutlak. Tak, sekadar tahu gitu saja, maknanya membenarkan. Sedangkan arraf sebut tu ataupun kahin sebut tu tak tahu mana lagi tu, membenarkan sesuatu yang tidak jelas, sumber maklumat tu tak jelas. Hak tu kafir. Kafir ni maksudnya dia telah bercanggah mengingkari ajaran Nabi Muhammad, bahawa tak ada siapa tak tahu perkara gaib. Sebab setengah ulama kata jadi kufur tu mana berdosa dia, bukan jadi kafir dia. Apa tu? Sebab Nabi larang, dia buat juga atas rasa tu, tak jadi kafir, mana tidak pecah lagi iman tu, tidak terkeluar daripada agama. Yang ketiga, hadis ni sebenarnya ayatnya kalau kita ambil pemahaman yang lebih rendah lah, tidak sampai peringkat jadi kafir. Hal ni isyarat perbuatan itu dosa besar. Perbuatan itu dosa besar. Kena ingatlah hak kita bincang ni, takut silap faham lah, takut silap faham. Mana kalau kita ada betul-betul kita ada masalah, kita boleh pergi jumpa. Misalnya penyakit tu jenis penyakit ialah hak tidak berkait dengan fizikal.
Kalau pergi ke hospital pun doktor tak boleh nak buat apa, tapi ada masalah tu. Kita carilah. Kalau tempat kita ni biasanya ustaz-ustaz yang boleh bomo dengan cara yang betul, menggunakan ayat Quran, hak kita sebut sebagai ruqyah syar'iyah itu. Baca Fatihah, baca ayat Quran, dan minta dengan Allah Taala sekadar tu ya. Kalau buat lebih pada tu pun, kalau Allah belaka yang bui sembuh tu, Allah belaka. Tu. Sebab itulah dalam bab merawat, dalam konteks ni dia mesti cara tu betul. Sebab kalau tak rawat pun Tuhan nak bui sembuh. Tapi apa kita pergi cari juga orang yang pandai dalam bidang ni, sebab agama kita tuntut kita berusaha untuk rawat diri kita bila ada masalah. Tak masalah fizikal kita pun, sakit ni ada sakit fizikal. Selagi sakit bukan dari untuk fizikal. Orang Melayu biasa sebut, dia panggil buat teoret. Kalau dalam bahasa syair dia lebih kepada yang kena sihir. Yang kena sihir itu. Ambo sendiri pernah sakit. Doktor pakar pergi rumah, kebetulan kenal dia. Dia kata Ustaz Ding, hak ni Ustaz Ding kena pergi cari Tok Bomo ni, dia kata. Doktor pakar suruh cari. Kat kita ni tak boleh sok Tok Bomo. Kata biarlah. Nya sembuh tu. No. Kita pakai usaha baca ayat Quran, minta bertawassul dengan amalan soleh kita gini. Allah uji anak tu berminggu, kecil dalam botol tak boleh bangun. Tak jadi juga. Akhir sekali dah doktor tu beberapa kali ayat kita pergi, jumpa Tok Bomo hak pelik ngerti. Moga orang bawa. Dia pusing botol, tak ada apa lah. Dia kata kena buat ni, yang saya rapat nak buat. Kita kata jalan. Kena lah aku ni nak. Kata nama ke dia? Kita boleh kecek, cuma tak nak bangun. Nama ke dia? Dia tak tahu. Dia tak cuba sebut nama. Kata-kata pelawak ni, justru kita sebut nama agak lama sayang kita. Kita pun sebut jauh-jauh belakang. Pak mengaji hadis belakang. Salah seorang anak sebut dulu tengah mengaji Pakistan. Dia kata ni buat. Kata jalan menipu dia ni. Kita pun atas mesej ke guru mana duduk Pakistan mengaji hadis dua kena aku. Dia kata gapo dia pula dia tu. Bila dia klik sokor, tekan perut dia sokor. Parut tu ngomong tu. Dia sebut nama kawan tu ngaji hadis habis dauratul hadis. Ustaz Hakimi kenal lah ustaz tu. Tu nak oyak ni hadis-hadis lah. Kita kata aku tak semari kena selalu. Akhir sekali pergi jumpa masa tu apa ni? Pondok masa tu nama? Ayah Seng. Masa Ayah Seng masa tu. Tak ingat. Betul lah Ayah Seng lah. Jumpa dia tu, pergi jumpa dia, dia kata mudah yang ni, dia kata puasa 7 hari, dia mandi dengan airnya 7 butir 7 hari. Tahu buat tak ada sampai hari ni. Dia kena cari je ni, jangan cari hok pelik-pelik. Boleh lagi, bukan tak boleh. Tu. Dalam hadis Muslim tu, kalau kita kata Tok Bomo lah bahasa kita, dia suruh kita mandi bunga, tak apa lagi tu. Dia buat air dijampi pada kita, tak apa lagi. Tadi airnya enggak kebetulan kita pun berakhir airnya ni. Tapi dia tidak suruh minum, dia suruh mandi. Tu. Nak ayatnya hadirat, Islam ni dia tidak tutup terus. Sebab memang realitinya manusia ni ada penyakit hak fizikal, hak tu kena pergi jumpa doktor lah. Satu lagi penyakit yang melibatkan sihir. Hak orang Melayu kita panggil buat teoret. Hak ni dia kena jumpa pakar dia. Pakar tu lah kita kena pasti yang syar'i ke atau yang tidak syar'i. Jangan jumpa kursi-kursi tak tahu kepala aku. Orang kata penyakit ni atau kena ambil hati kera. Hati kera nak beli mana hati kera? Kena bakar sampai hancur, tumbuk buat supaya kopi. Tak mari. Kawan tu dia senior dua kali dia mari. Tak apalah tidak. Dia mungkin dia sakit. Dia cerita saya sendiri gitu. Cari kera. Lepas tu kita kata dia, lepas tu bola ke kera tu? Kata entah ni makan bangkai dia tu. Mungkin dia bunuh dulu kera tu. Jerit dia. Potosir dah lepas tu. Kata jangan dibuatlah lagu tu kata ni. Bagi-bagi lagu tu tak sah lah. Sebab tu kena pasti molek. Ni. Jangan kita ingat Islam ni tak ambil kira dah kahwin ni sakit. Doktor pun suruh pergi. Tiba-tiba Islam tak ada ruang. Ada ruang. Bukan tak ada ruang. Islam ni dia bersifat menyelesaikan masalah, tapi dengan cara yang diredai oleh Allah. Kena tahulah. Jangan ikut sera nak buat tak boleh lagu tu. Baik, cuba kita tengok lagi di sini.
Banyaklah hadiah-hadiah sendiri pun ada pengalaman. Saya malas cerita. Kau nak cerita banyak bak gani ni. Nah, kau tahu belaka. Jadi bahaya. Adik-beradik boleh jadi bala. Kebetulan kau itu duduk tak belaga lagi, duduk balas dah bak tanah. Kena pergi jumpa tok mama dia sakit. Adikmu buat ni. Nak marah kita tanah. Allah klik gocah. Tu berlaku depan mata kita. Allah kata, hak inilah Nabi kata, kau siapa tahap tu boleh jadi kafir. Kafir bukan makna tidak Islam lah. Kafir maknanya dosa besar. Tak syukur. Mana hak ni berat benar lah. Sebab tu hadirat kita kena cari, maknanya orang-orang yang kita kata bomo tu hak tidak menyalahi syariat. Hak tahu asas tauhid, asas syirik, dia tahu. Dia boleh beza. Kena pasti tu. Sebab tu ulama kata hak ni orang yang menceburi bidang ni termasuk dalam fardu kifayah. Dengan sebab dalam kampung kita ni ada seorang lepas habis dosa bobok kita. Ni ketidak ramai mana orang kita. Ni pengalaman anak sendiri. Seorang pensyarah universiti kena teruk lah. Habis 80,000 dah bom. Akhir sekali pergi jumpa tok mama saya. Pergi di Tokca ni alik sian. Takdir Allah sial. Sembuh. Mari jumpa saya Ustaz Ding. Ustaz Ding pergi ngaji dengan Tokca tu. Saya sapok semua kos semua. So kita pergi ngaji. Kita tak apalah tu kata tu. Orang lain dalam bidang bukan bidang apa tu kata tu. Hak tu tak asalnya. Allah boleh wi sembuh. Allah boleh wi nak uji kita. Sehingga saya terpaksa counselling dia. Guru saya kata kena counselling dia, kesian dia tu. Guru saya minta kena counselling. Takut dia berasa kagum dengan orang kafir, kagum dengan syirik. Buat tu dalam tempat ibadat orang kafir tu. Habis hak tu ya kena ada umat Islam. Dan sebenarnya Profesor Almarhum Dr. Haruddin ni dengan dia punya satu institusi dia tu lah, nak melepaskan dosa umat Islam maksud dia. Buat Darus Syifa apa ni? Darus Syifa ada. Terus perubatan cara yang tidak menyalahi syariat tu. Yalah kalau ada kekurangan sikit banyak boleh tahan nak kritik, tapi usaha dia tu. Habis geng dah dia tu. Baik. Lepas tu kita tahu gidah tak sembuh. Penyakit ni dia tak semesti bila pergi sembuh. Hak duk berubat di USM tu tak sembuh belaka. Doktor pun tak sembuh anak dia. Tepi rumah saya dia pun nak kenali tu mati anak dia. Padahal anak dia sakit tu dalam bidang kepakaran dia dah. Bila anak dia mati dia kata saya lebih yakin lagi kepada Allah. Bagus doktor ni. Rupanya kepakaran kita ni sangat terbatas. Bila Tuhan kata tak sembuh pada bidang saya dah, anak dia mati. Bagusnya dia jadi kukuh keiman dia kepada Allah. Saya kata tak apa, usaha tu boleh pahala. Usaha tu hak naknya. Lepas tu sembuh tu bukan kerja doktor. Kenapa hal tu? Sebab tu di sini kita tekankan proses merawat dan proses membuat rawatan. Usaha nak rawat tu hak tu kita boleh pahala kalau ikut syariat. Hak tu ya sebenarnya. Tapi kalau langgar syariat, dia boleh kesalahan tu kadang-kadang boleh sampai peringkat syirik dah. Boleh sampai peringkat kafir dah. Nak ayat setara tu lah. Jadi kena berhati-hati. Walaupun boleh pun kena berhati-hati. Baik, seterusnya. Wahai saudaraku semuslim, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkanmu kepada apa yang dia cintai dan redai. Jika sekadar bertanya kepada dukun sudah dihukum sebagai kufur, lalu sudah dihukum siapa tak terima amalan solat 40 hari, dan kalau percaya pula membenarkan pula kata-kata dia, Nabi kata jadi kafir. Cuba bayangkan kalau tanya lepas tu membenarkan pula, bukan sekadar tidak diterima 40 hari semaya, boleh jadi kafir, boleh jadi. Jika ada yang membuat ni boleh katakan ulama tak ada khilaf ni. Ada yang pergi jumpa bomo kata hak ni kena sembelih ayam putih ni. Ayam putih tak ada hitam sikit rambut. Enggak ingat mudah kau nak cari ayam putih. Nak cari ayam pejabat ni. Ayam 40 hari. Tak say nak ayam kapung. Apa ayam tu bomo pun dia ada cara dia pula. Dia tahu dah kalau beli hak tu kita akan tanya nak berapa hari ayam tu. Dak nak seko tapi ayam kapung bukan ayam sembelih 40 hari dah ni. Payahlah. Lepas tu sembelih ambil darah dia. Hak tu memang tak boleh. Hak tu ulama kata syirik. Ada kata sembelih tu baca bismillah, dia tak boleh niat tu dalam, bahagian dalam tu. Tak boleh. Perbuatan tu tak boleh. Memang hak tu sebiji zaman jahiliah tu.
Kalau hadis-hadis baca kitab-kitab bab sembelih zaman jahil, nazar, bomo, meme dia sembelih melibatkan sembelih binatang, tak boleh. Tak ada ruang tu nak kata boleh. Baik. Jika sekadar bertanya kepada dukun dihukum seperti itu, seperti dua hadis yang kita baca ni, lalu bagaimana keadaan dukun tu sendiri? Dia terlibat dalam buat hal tu, dia mendorong masyarakat jadi gitu, lagi beratlah. Jika ada yang membuat engkau berasa heran, wahai Muslim, wahai hamba Allah, maka yang lebih mengherankan adalah anggapan sebahagian orang yang mengatakan bahawasanya apa yang dilakukan oleh para paranormal dan peramal itu adalah paranormal ni makna sesuatu yang buat yang mencari adat lah. Tak boleh kita nak hurah secara saintifik tu, benda pelik lah. Itu paranormal, mana khariqul adah, perkara yang pelik-pelik. Kita pun jadi kagum. Kita kena ingat gini, kalau ada berlaku perkara pelik-pelik pada seseorang lah, seperti anak pernah tengok depan anak, dia ngai, dia ajar anak ilmu ngai lah, tulis tu kat kita pokok-pokok ahuk mak mayah ibu mayah kat tu yang dulu ingat habis tu munggu bagai tak amal tu kan. Dia tulis ngai, dan dia buat demonstrasi lah depan saya, apa ni, memang ngai sungguh, tak ada dia habis bulu tekuk kita. Kata tak ada apa lah. Tapi mujur masa tu kita ngaji hadis dah, kata jin manusia kena ingat dia, kena pegang molek ni. Allah buat manusia ni dia tidak boleh ngai, kena pegang tu. Jenis makhluk gaib ni malaikat, jin, syaitan ini, hak tu memang Allah buat jenis gaib. Manusia ni jenis alam musyahadah, kena ingat tu. Ni dalam Quran hadis disebut ni. Manusia ni bukan makhluk gaib. Jadi kalau ada hak gaib tu bukan dia tu. Kena ingat tu. Boleh jadi jin tutup kita tak nampak. Dalam istilah ni panggil sihir lah tu. Maksud ayat lah. Kalau lepas tu kalau boleh ngaik ni, gapo dia faedah dia ayat? Ayat ke dia faedah? Tiba-tiba tak ada, tengah maya tak ada. Tak ada apa itu. No. Tengah maya tu imam lah tu. Tu imam ngaik. Tak lepas kita. Gapo dia? Atu ayat dia so kamu. Gapo dia faedah ngaik ni? Boleh ngaik ni. Kalau benar tu ada keperluan dalam agama, Nabi raih lama, sahabat masuk dalam mesyuarat orang kafir, bapa tak berlaku. Kalau benar tu ada keperluan untuk agama, bahkan dia ada bahaya tu. Jadi sebab tu kalau kita perhatikan, anak nak sebut ni, seseorang yang nak raih ni kadang-kadang 5 tahun beramal, nak ya target dia, boleh ngaik ke Kelantan, boleh raih. Lepas tu kalau boleh nanti buat ke dia? Buat ke dia? Malah nak cerita panjang lah, ada setengah tu gengita tu, gengita orang mandi, macam-macam dah timbul. Anak yang tak ada keperluan untuk agama kita, tak ada untuk dunia, tak ada keperluan. Kalau ada suruh Nabi ajar dah kepada sahabat dia. Nabi sendiri pun tak pernah satu hadis pun Nabi pernah berlaku gaib kepada dia, tak pernah. Nabi pergi berapa puluh kali, dalam setengah riwayat kata 23 kali. Tak ada satu pun Nabi gaib tiba-tiba putus tekuk orang kafir. Orang tak nampak dia gitu tok. Orang panggil pedai terbang ke, dulu ada pedai terbang di Kuala Lumpur dulu. Tak tahu ya lah kedak. Benda-benda gitu dalam Islam tidak iktibar, tidak diambil kira. Tak ada kelebihan, tak usahlah. Saya pun balik, saya mari Kota Baru, kita naik motor lah, tengok dia ada duduk Kota Baru, hok kata gaib tadi, pakai jubah, pakai sobek dia nya. Kita kata tak boleh ni lagu ni mujur kita ngaji hadis dah. Kalau tidak kan, rupanya dia buat gitu, dia nak menimbulkan, dia panggil tarik lah, nak motivasi kita biar kita belajar sungguh-sungguh ikut dia, masuk dalam bilik dia. Memang dia benar panjang kita kan nak cerita dia, cuma saya nak ayatnya benda gini jangan belajar, tak baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dia boleh menjejahkan masa depan kita. Masa depan umat Islam ni bukan dunia, akhirat. Kita kena ingat tu masa depan kita sebenarnya. Baik, anak sebut ni bukan apa dia antara berlaku depan mata kita. Hakih ni lah, hakih tadi lah, kisah lagi tu muda lagi, hebat lagi ilmu. Siapa dia boleh buat tubik? Saya tengok sendiri tu. Saya kata ni syaitan ni, dia buat tubik sesuatu daripada mulut dia, dia letak tu meletup supaya bom. Saya tengok, saya kata ni syaitan ni.
Tapi orang ada orang tak ngaji di ramai-ramai tu siapa bui anak dara nak dia. Nikah. Tapi nikah cara tu anak nak kuasa SPM. Terpaksa tangguh 2 tahun. Bui kan anak kagum pada orang ni. Saya kata jangan. Siapa bui? Muju alhamdulillah anak dia berjaya dipulihkan. Selepas 2 tahun tu kena cari bomo pula nak pulih otak dia. Allah ni duk kerja klik bagi jumpa anak 5, anak parah. Nak ayat ni ada orang kita bila benda pelik ni ke dia akan rasa kagum sangat bui anak dia. Tapi nikah bukan zina bui. Nikah tengah malam bini tak tahu bui anak kau orang kagum dengan kawan tu. Sebab tu anak kata dia tak molek bagi lagu ni. Dia tak molek. Rasa dua ayat. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benar ni molek sahabat dulu buat. Sahabat dulu buat. Sahabat dulu buat. Tu kena beringat tu karamah baik. Cuba tengok. Kadang-kadang orang ni kagum lah benda tengok kita kata paranormal. Orang boleh ramal sesuatu tiba-tiba jadi sungguh. Sodoh dia. Sekali je jadinya. Kalau 1000 lagi tak jadi tak kira dah. Lepas tu ada keramat berlaku benda-benda pelik. Orang anggap dia benar. Sedangkan tidak, kebenaran bukan nilai pada benda pelik. Penilaian Islam bukan nilai kepada perkara yang pelik. Tidak, salah tu pemikiran tu. Tu. Cuba tengok ni. Padahal karamah itu benda pelik lah kita kata karamah ni. Benda mencari adat. Sebenarnya bila sebut karamah ni makna dia kemuliaan. Kita panggil karamah ni benda-benda pelik berlaku pada orang-orang tertentu. Hak ni istilah tu sebenarnya berkait dengan pemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia yang soleh. Seseorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan karamah itu sendiri. Bahkan hampir-hampir Allah tak bui pada manusia. Kalau ada bui jari-jari, tu dia panggil karamah. Syaratnya orang tu orang soleh. Enggak soleh ni kena ikut takrif agama. Tapi kalau benda pelik berlaku kepada orang yang tidak soleh, itu dia panggil istidraj dalam istilah. Istidraj ni Allah nak supaya dia lebih sesak, lebih teruk lagi. Benda pelik berlaku, dia sesak, semakin mendalam sesak, dia mempengaruhi orang lain pula jadi sesak. Sedangkan dia tu tidak soleh. Banyak kehidupan dia bercanggah dengan syaitan. Orang lagu ni kalau berlaku benda pelik pada dia, itu orang tak panggil karamah. Orang panggil istidraj. Yang ni proses Allah beri kelebihan, zahirnya kelebihan, tapi dalam proses Allah nak supaya dia lebih sesak lagi. Tu dia panggil istidraj. Pernah tengok kan? Sebab tu bagi anak nak tekan sekali, tasawur agama kita dia tidak asas pada benda pelik untuk bukti kebenaran. Tak. Dia hujah dan akal. Akal nasabah kau tidak lagu ni. Hujah agama lagu mana? Quran hadis lagu mana? Sebab tu kita kena memikir cara sabar. Kalau benda tu molek, Nabi ajar dah lah. Nabi ajar dah. Ada seorang ustaz dia kata kalau boleh ngaik ni hutang orang nikah 2. Macam-macam dia pergi. Enggak benar Islam tidak itibar tu. Ana sebut semua dia. Ana nak sebut satu contoh biar kita faham. Ni kena faham molek ni sebab ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Kita ambil benda pelik lain. Contohnya lah, contoh. Hujan, bila hujan tak basah dia. Saya nak tanya hadrat, macam mana boleh berlaku gitu? Cuba ya. Macam mana boleh berlaku? Orang, anda tak tengok sendiri, anda tak pernah tengok tu orang. Sebab kita nak klik kalau hujan basah juk berlaku. Baik, ada orang cerita, ada seorang ustaz dia ni, ulama lah. Dia memang dia tak basah dia. Baik, kita nak tanya, saya tanya orang tu aja. Dia tak basah tu dia buat mana? Dia guna payung ke? Tak. Kalau guna payung, kita pun tak basah. Guna baju hujan ke? Tak. Dia gitu. Lepas tu bini dia lagu mana? Kalau dia jalan ke bini dia basah jeruk. Apa faedahnya? Gak dia faedah. Banyak kau. Cuma saya tanyanya soalan. Gapo dia buat siapa tak basah? Cuba ya. Dia beramal selama mana? 5 tahun. Nak dapat sah. Ajaran siapa ni? Betul-betul dia telah ditipu oleh syaitan. Nak dapat sah tu siapa beramal 5 tahun malam tak tidur. Ada ke Islam ajar kita? Padahal kalau dia ngapa Quran ingat 30 juzuk lah tu 5 tahun tu. 5 tahun tu. Tengok aja syaitan tipu dia. Habis masa 5 tahun
nak dapat perkara yang Islam tidak anggap penyebab masuk syurga benda tu. Islam tidak anggap soleh dengan ada tu. 5 tahun saja. Oh, ni orang panggil kena tipu syaitan, mesti ligat. 5 tahun aman nak dapat surga apa dia? Tak basah. Enggak tak basah, dia tak boleh pahala. Boleh pahala kau jalan tak basah. Boleh pahala. Jadi hati pekoh dengan gitu. Dah, rugi tu orang panggil syaitan tipu. Makna syaitan nak kita perhabis homo dalam benda yang nampak hebat tapi tidak menjadi orang panggil penyebab untuk masuk syurga. Bodoh tu sebenarnya. Itulah hati-hati. Tapi dia berasa lebih. Syaitan rasa lebih. Mung sore dalam kapur ni hujan tak basah. Orang lain jeruk laka. Tu email tu berapa? Kadang 2 payung. Baju hujan lagi, payung lagi, tu pun jeruk lagi. Mung ni hebat. Manusia ni kadang-kadang bila tak ngaji agama, tak meresak molek tasawuf agama, dia anggap itu kehebatan. Padahal itu bahaya, kekurangan tu. Baik. Dalam hal ini lain lagi dengan mereka yang mengaku dakwa dia sebagai wali Allah. Ni berat lagi ni. Dia kata dia wali Allah. Ada orang ngaku. Anda tengok dalam YouTube tu, di sebuah negeri di Nusantara kita yang dia anggap sebagai wali majdud tu, baju tak pakai, isap rokok, pakai kain atas pada lutut. Dia naik masjid, orang pakai siung, pakai letak atas mimbar, mari duk cokah atas rusrung, buka kaki gitu. Itu dia anggap sebagai wali majdud. Tu hadirat boleh siapa tak tu. Anda duk kelih-kelih, kalau kampung anda dia panggil orang gila lagu tu. Kalau kampung kita dia panggil orang gila. Isap rokok, pakai kain kilas rusuk atas pada lutut, baju tak pakai rata lagi, semua orang pakai siung tangan. Masuk dalam masjid pakai wiruai siung tangan dia, akak derek dia mari duduk atas mimbar, bukan rusrun ni, mimbar dalam video. Dan dia ni dianggap sebagai wali majdzub. Tu hadirat. Dia kalau silap faham barang lagu ni, dia jadi lagu tu lah. Sebab apa jadi gitu? Sebab ditanam kepada masyarakat tempat tu bahawa wali-wali ni berlaku benda pelik-pelik. Bila dia naik taraf wali, kalau perbuatan dia menyalahi syariat pun kita tak boleh kata apa, sebab dia mengatasi syariat. Situ tu sesak sebanyak mana tu. Nabi lah orang paling tidak melanggar syariat. Bahkan Nabi bila dia nak sebut tentang syariat, dia dulu buat sebelum dia sebut. Tiba-tiba wali ni kalau dia langgar syariat, kita tak boleh hukum dengan syariat. Berat tu. Tu dalam video tu seorang ustaz cakap gitu. Lepas tu dalam kuliah tu dia sebut ustaz ni lah. Dia kata ada berlaku kepada Syekh Rifai, seorang guru tarikat zaman dulu. Syekh Rifai ni tarikat Rifaiyah dipanggil. Tak tahulah cerita ni betul ke tak tu. Dia pernah pergi ke kubur Nabi. Nabi waktu ubik tangan daripada kubur tu, salam dengan dia. Ramah-ramah begitu dia sore yang nampak. Dia pun hala tangan salam dengan Nabi. Siapa tahu tu hadirat. Sebab tak nak kata nak pelawak dia siapa situ. Pelawak sikit-sikit pun dosa juga. Tapi hadirat ni saya rasa tak percaya seorang. Bukan ada tu buat kat tangan siapa dia percaya. Tak ada. Tapi hadirat ustaz ni dalam ceramah dia ramah ni secara online. Hebatlah. Ni benda mencari adab. Kalau anak tak percaya. Apa? Sebab kita tak nampak. Patut tak mungkin peristiwa tu. Rosak kalau percaya lagu tu. Patut ada tu kecil atas batu jadi mah. Ada juga. Boleh ngajar. Kalau anak lemahnya kita tersangat sedihnya, tak ada siapa pun sekat dia kuliah lepas tu. Boleh kuliah kata. Mana tak ada ni badan berotoriti sekat dia. Tak boleh, tu bahaya tu. Didik masyarakat berfikir begitu bahaya dalam konteks tasawur agama. Tak boleh lagu tu. Kalau betul sungguh lah. Anak rasa kajian Kelantan kena erik wak klik top di Kelantan. Kita ni banyak keperluan ni. Lebuh raya tak siap lagi. Banyak kau kita ni. Gak batu, banyak mana batu tempat kita ni. Kita minum air banyak, banyak kecing juga gitu. Moga jadi mah ni. Banyak tak ikut peti kita ni. Banyak kara pelabuhan nak juga. Banyak kara keperluan rakyat Kelantan. Duit tak ada. Ada seorang orang lagu ni padat dah tak. Kerja dia jauh kecingnya.
Allah bodoh, lemah. Kalau kita nak kecek dalam masjid pun tak sedap. Tapi hati-hati dah, orang boleh terima. Dia ustaz ni ulang sampai lebih 2 kali. Hebat dia kata. Tu nak ayat bunyi. Bayangkan kalau budak-budak sekolah rendah, budak tu. Mungkin dia duduk tengok sama cerita Doraemon. Sedang oleh. Berat semua dia tak. Sepatutnya badan autoriti agama kena bertindak tu, tak boleh lok gitu tu. Bui ruai kecek dalam masjid bagi lagu tu rosak pemikiran umat tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Lepas tu dia kata kami diberikan ilmu gaib selain ilmu yang kami miliki, ilmu yang kami mengajar, yang kami belajar ni. Tu biasa. Kami diberi satu sumber ilmu yang lain. Dia panggil ilmu laduni. Tak boleh ilmu tanpa belajar. Kok ni dan ada setengah ilmu tu transfer gitu ya. Kami warisi daripada nenek moyang kami walaupun kami tak belajar pun. Dalam internet saya dengar sendiri ada seorang ustaz tu kata, dia dapat ilmu direct, ilmu laduni. Kalau dia boleh mikrofon ni, dia mari ilmu masuk. Dia tak perlu pada kitab ke apa. Dia boleh ngajar gitu ya. Mari sendiri ilmu, tak payah ngaji. Tak ada siapa bertindak pada dia. Kecek lagu tu. No. Tu bahaya tu hal ni dah. Ni. Berhati-hatilah saudaraku. Jangan pernah engkau datangi dukun dan peramal. Ketahuilah dahulu puak-puak musyrikin Quraisy di zaman Mekah, mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah bila mereka ditimpa musibah. Hak ni Allah rakam ke dalam Quran. Puak-puak penyembah berhala tu bila dia parak, dia tak ingat ke berhala, dia ingat pada Allah pencipta dia. Ni dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut. Allah kata, cuba perhati ayat ni. Fa idza rakibu fil fulk da'awullaha mukhlisina lahuddin. Apabila mereka berada di atas kapal, berlayar di lautan, bila mereka dipukul ombak, kira-kira nak karamlah kapal mereka, da'awullaha mukhlisina, mereka minta doa dengan ikhlas sungguh pada Allah, tak minta ke berhala dia. Itu hak fitrahnya. Puak-puak semua berhala tu bila parak akak tangan tu saja kok, tak ingat ke berhala dia. Sebab kalau tenggelam rasa berhala dia dulu rapat ke dasar laut tu. Ni Allah sebut. Jadi puak-puak naifnya, tapi yang sedihnya lah, ramai orang yang mengaku Muslim justru meninggalkan Allah ketika ditimpa kesulitan dan lari ke rumah dukun dan paranormal. Bila susah pergi jumpa ni bomo-bomo hak tak betul ni, sakit kepala pergi jumpa tu bomo, sakit kepala pergi jumpa tu bomo, tu bomo pun sakit kepala dengan dia. No, ada jenis orang lagu tu hati-hati lah. Panjang cerita lah kalau nak cerita kan. Seorang ustazah tu dia timbul gini, dia timbul sakit lah di tangan dia. Anak pergi ziarah dia, timbul gini. Sampai seminggu tu pasal cuti tak lagi ngajar. Kata ustazah tak pergi jumpa doktor. Dia kata hak ni dia pergi jumpa Tok Bomo kata saing dia buat, dia tak pergi jumpa doktor. Anak kata kena pergi ustazah, anak ada rasa ni penyakit fizikal ni, bila sakit tak boleh nak tu dia tak pergi hospital. Kata gini lah, kita pergi klinik. Bila dia nak pergi, keluarga dia pun bawa pergi klinik. Pergi klinik ada hadrat. Doktor kata tak apa, saya nak tengok dalam kereta. Doktor tengok dalam kereta, doktor kata cimani. Doktor keliling tahu dah cimani. Tak ada doktor terlibat dengan Tok Bomo. Tak ada masuk, tak ada cek ke apa tu. Doktor kata saya nak tengok dalam kereta. Buka cermin tengok dia punya kedudukan fizikal, dia tengok ni cimani ni tahap berat. Gis, jangan klik rumah, gis lalu baju orang lain ambil gis. Seminggu duduk rekok tangan ni, muju tak kerak. Niat cuci ke doktor, keciman ni orang lagu ni kena kecimasan pula. No, jenis tak erti telajak ni berat doa dia. Tu ustazah tu duk ngajar kata, dia ngajar lagu mana tu. Kalau tahap pemikiran dia pun tahap tu anak duk memikir. Kalau lagu ni lah dia punya pemikiran guru-guru agama kita. Nanya dia dalam masyarakat, dia nampak belum gitu. Kelas dia tu pergi cari doktor apa ni Tok Bomo tak pakai tu. Cuba ya kan. Lepas tu dia mengajar ke mana orang ramai. Bagaimana hak bagi-bagi lagu ni lah hak jenis tulis apa ni mentera di kala di raba di mari hanak nak puasa ni. Bagi lagu ni kan.
Anak-anak puasa kau agi jumpa tu orang tulis di pensel, di raba, di pembaris. Patut masuk lagi. Ada tu baluk dengan kertas. Sebab tu saya kata, suruh tu bomo masuk puasa nak tahu. Menunginnya, yang bagi kena baca ke ni? Yang terakhir, cuba tengok ni. Saya habiskan sedikit ni. Sungguh sangat indah perkataan Abdullah bin Muhammad Al-Andalusi Al-Maliki dalam Malhamah Nuhiyah. Ni dia buat antologi syair dia nak sebut kesesatan umat zaman dia dalam bab pergi cari tok-tok bomo ni. Dia buat dalam bentuk syair. Cuba tengok ni terjemah dia ni. Cuba kita tengok molek dia sebut. Dia ni ulama besar bermazhab Maliki. Dia kata jangan kalian ikuti ilmu bintang. Ni ilmu nujum, ilmu bintang. Kerana ia hanyalah bualan para dukun. Ni puak-puak ngabel lakon ni. Ilmu bintang dan syariat bukan ilmu astronomi ni, hak ni lain. Lain ilmu nujum ana ubah sikit ilmu bintang, ilmu nujum dan syariat Muhammad takkan pernah bertemu di hati hamba. Maknanya dia bercanggah, dia tidak boleh berada bersama. Super positif energi tak boleh bercanggah secara total dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Apakah ia dapat menunjukkan kebahagiaan dan kesengsaraan? Apakah ilmu bintang itu, nujum itu, dia yang menentukan bahagia dan celaka? Tidak. Tidak sama sekali. Demi Tuhan yang menciptakan manusia, siapa meyakini bahawa bintang mempengaruhi kehidupan manusia, sesungguhnya dia telah ingkar kepada syariat dan dia adalah pengikut kesesatan. Bintang diciptakan untuk 3 perkara saja. Bintang Allah cipta dia untuk 3 kegunaan, 3 perkara saja. Maka dengarlah perkataan orang yang berwaspada. Sebahagian bintang Allah ciptakan sebagai hiasan langit, supaya nampak cantik langit, berkelip-kelip di angkasa lepas itu. Itu tujuan pertama. Bintang di langit sebagai hiasan itu tak ubah seperti permata yang tergantung di leher wanita. Comel lah perempuan, adalah perempuan comel, lepas tu ada tali leher pula. Comel apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada bintang yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang berjalan di pada pasir dan sebagainya. Orang Arab dulu bintang ni guna jadi penunjuk arah, macam signboard lah, tak sesat. Yang ketiga, ada juga bintang yang menjadi pelempar syaitan. Syaitan nak pergi curi dengan maklumat di langit, Allah lemparkan dia dengan syihab. Syihab ni mana seligi botol Kelantan panggil. Allah panah dia dengan meteor tu, hak tu api tu. Itu antara bintang. Ni hak ni maklumat ni sebut dalam Quran ni semua ni. Sebenarnya manusia tak tahu kejadian hari hadapan. Kerana setiap hari Allah dalam kesibukan hujan. Mana setiap hari Allah menurunkan hujan, itu maksudnya. Allah turunkannya dengan kurnia dia. Turun hujan ni bukan pengaruh bintang, bukan sebab bintang, tapi kerana Allah. Bukan bintang tertentu yang menjadi penyebab turunnya hujan. Orang yang berkata, hak ni semua ni ada dalam hadis ni. Dia kata hujan turun kerana kedudukan bintang burus-burus di langit. Kerana Hamah, Sarfah atau Mizan ni nama-nama bintang ni. Burus, nama burus. Bukankah itu? Tapi orang Arab dulu tengok, burus ni. Ni dah sebab turun hujan ni. Sebab jadi malapetaka, sebab jadi banjir, kerana pergerakan bintang di langit. Dia panggil nauk dia panggil. Baik. Maka ia telah, kalau orang kata gitu, dia telah melakukan pendustaan. Dan kenyataan dia itu tidak berdasar kepada Tuhan Ar-Rahman. Itu kesesatan dia. Ni penyair ni, Abdullah ni orang alim, dia nak menyedarkan masyarakat tentang kesesatan pahaman itu siapa dia buat dalam bentuk syair. Begitulah hadirat. Jadi untuk perbincangan akan datang, kita akan bincang pula bagaimana pandangan agama terhadap orang yang derhaka pada kedua ibu bapa. Boleh hilang pahala tu, jangan main-main saja. Ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.